دينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersama-sama dalam pengajian kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishina biqiraatih. Jadi kita masih dengan bincangkan perawi ataupun penyusun kitab Hadis 40 yang pertama, iaitu Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Jadi pada pengajian yang lalu kita dah bincangkan beberapa amalan khusus fardu ain yang diamalkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Dan ini kita tutup hablum minallah tadi dengan amalan membaca Al-Quran. Maksudnya nasihat atau panduan daripada Abdullah ibn Mubarak terhadap ibadat khusus yang tertinggi, iaitu tilawatul Quran. Jadi Imam Abdullah ibn Mubarak berkata, kam hamilin lil Quran wal Quranu yal'anuhu min jawfih. Alangkah ramainya manusia yang menghafal Al-Quran, mengingati Al-Quran, membawa Al-Quran di dalam dirinya. Wal Quranu yal'anuhu min jawfihi, Quran melaknatnya daripada dalam dirinya. Jadi dia kata, bilakah Quran tadi melaknat? Wa idza asa hamilul Quran, apabila orang yang membawa Al-Quran, penghafalnya, menderhakai Allah, nadahul Qur'anu min jawfih, Quran akan menyeru daripada dalam dirinya, wallahi ma li hadza humilta, demi Allah kamu tidak dihafalkan, diberikan kamu menanggung Al-Quran kerana perkara maksiat ini. Ala tastahi min rabbik, tidakkah kamu malu daripada Tuhan kamu? Dan ini satu nasihat kepada kita, kan, bahawa apabila seseorang menghafal Al-Quran, maka salah satu tuntutan ni ialah kita memahami apakah yang dituntut daripada Al-Quran yang dihafal. Jadi untuk kita sendiri memahami apakah tuntutan Al-Quran, maka ianya amat susah. Maka ulama radhiyallahu anhum telah mengkaji Al-Quran dan mereka berkata, kefarduan yang wajib atas setiap umat Islam daripada semua isi kandungan Al-Quran ialah perkara yang diistilahkan sebagai fardu ain, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi Imam Ibn Mubarak berkata, wa idza asa, apabila seseorang penghafal Al-Quran menderhakai Allah. Jadi kita maklum, seseorang yang menghafal Al-Quran, kebiasaannya dia tidak menderhakai Allah Ta'ala dengan melakukan maksiat yang zahir seperti minum arak, berzina dan seumpamanya. Tapi Abdullah ibn Mubarak sendiri, dia memberitahu kebanyakan orang yang sudah mendekatkan diri kepada agama, mereka mempunyai satu dosa yang batin yang diistilahkan sebagai al-ujbu, bangga diri. Macam apabila kita tadi melihat diri kita boleh membaca Al-Quran dengan sedap, kita akan merasa diri kita ada kelebihan daripada orang lain. Apabila kita menghafal Al-Quran, maka kita merasakan kita ada kelebihan daripada orang lain. Jadi merasai diri mempunyai satu kelebihan yang tiada pada orang lain, itu diistilahkan sebagai ujub. Dan ujub ialah salah satu maksiat. Dan apabila seseorang tadi mengekalkan maksiat seperti yang ujub, takabur, cinta kepada dunia, padahal dia tadi menghafal Quran, maka kalau Quran yang berada di dalam dirinya akan melaknat Tuhannya, waliyazbillah. Jadi dengan ungkapan daripada Abdullah bin Mubarak tentang pembacaan Al-Quran, maka kita dah sempurna membincangkan tentang hablum minallah, ibadat yang merupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hari ini insyaAllah kita sambung hablum minan nas, hubungan dengan manusia.
Jadi sudut pertama yang kita boleh bincangkan ialah tijaratuhu, perniagaan yang diusahakan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak. Jadi Abdullah ibn Mubarak dia adalah seorang peniaga yang kaya. Jadi Al-Fudail bin Iyad yang berada di zaman dia berkata kepada Abdullah ibn Mubarak, "Anta ta'muruna bizuhd wa taqalluli wal bulughah wa naraka ta'ti bil bada'i min biladi Khurasan ila al-baladil haram." Kaifa za? Maksudnya Fudail bin Iyad dia hidup sezaman dengan Abdullah ibn Mubarak. Jadi dia berkata, "Wahai Abdullah ibn Mubarak, kamu memerintahkan kami untuk zuhud, sedikit mengambil dunia dan hanya menyimpan perkara keperluan saja. Tapi kami melihat kamu membawa barang-barang dagangan daripada Khurasan, maksudnya negara asal Abdullah ibn Mubarak, ke Biladil Haram, maksudnya ke Mekah dan Madinah untuk berniaga." Jadi Abdullah bin Mubarak pun menjawab, "Wahai Fudail bin Iyad," dia kata, "sesungguhnya aku melakukan perkara tersebut untuk memelihara air mukaku dan untuk memelihara maruahku dan untuk aku tadi menggunakan harta tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala." Macam kita maklum, Abdullah ibn Mubarak dia adalah seorang imam yang terkenal. Jadi ramai orang yang datang kepadanya untuk memohon bantuan dan dia juga membiayai anak-anak muridnya. Jadi Abdullah ibn Mubarak berkata, "La ara lillahi haqqan," aku tidak melihat apa-apa hak seperti zakat, sedekah, bantuan, illa sara'tu ilaihi, melainkan aku akan bersegera melaksanakan perkara tersebut. Jadi di situ kita fahami satu faedah daripada Fudail bin Iyad. Dia tidak terus menuduh ataupun mensangka buruk kepada orang lain. Bahkan dia pergi dan bertanya, apakah alasan kamu melakukan sedemikian. Dan daripada situ juga dapat kita fahami niat, bagaimanakah niat yang tersirat di dalam hati Abdullah ibn Mubarak daripada dia tadi menghimpunkan harta dunia. Maksudnya dia tidak menghimpunkan harta dunia, berniaga semata-mata untuk dia tadi bermegah dengan harta, bersaing dengan harta, mengumpul harta sebanyak-banyaknya, tapi dia berniat menggunakan harta tersebut membantu orang lain. Jadi dalam satu lagi ungkapan yang lain, Abdullah ibn Mubarak berkata kepada Fudail bin Iyad, "Laula anta wa ashabuka matajartu." Maksudnya Abdullah bin Mubarak berkata, sekiranya tiada orang seperti kamu, wahai Fudail bin Iyad, maksudnya orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang ingin beribadat, kan, ingin menuntut ilmu tetapi tidak mempunyai kemampuan, sekiranya tidak ada orang seperti kamu yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, matajartu, nescaya aku tidak akan berniaga untuk mengumpul duit ni. Maksudnya dalam satu lagi ungkapan yang lain, maksudnya Abdullah bin Mubarak dia mengumpul hartanya dan dia mengagih-agihkan harta tersebut di luar kawasan tempat tinggalnya. Jadi pada ketika itu orang bertanya, kenapa kamu tidak memberikan harta kamu kepada kami, bahkan kamu berikan harta kepada orang luar. Jadi Abdullah bin Mubarak menjawab, aku mengetahui di manakah ada penuntut ilmu yang benar, di manakah ada orang yang mempelajari ilmu. Jadi dia kata, sesungguhnya aku membiayai penuntut-penuntut ilmu lebih baik daripada segala ibadat yang lain. Dan perkara kedua hubungan dengan manusia yang boleh kita bincangkan ialah ikramu jarihi. Maksudnya, Abdullah ibn Mubarak amat memuliakan sahabat-sahabat yang keluar bersama-sama dengannya. Jadi satu ketika Abdullah bin Mubarak dalam satu kisah dia keluar untuk pergi menunaikan haji. Jadi beberapa sahabat-sahabatnya daripada ahli kawasannya, daripada ahli Khurasan maru tadi datang berkata, wahai Abdullah, kami ingin pergi menunaikan haji bersahabat dengan kamu. Jadi Abdullah bin Mubarak pun berkata, berikan kepada kamu semua wang-wang kamu. Maksudnya Abdullah ambil semua wang mereka, simpan dalam karung masing-masing dan tulis nama. Kemudian Abdullah membiayai keseluruhan perjalanan tersebut sehingga daripada ke Baghdad kan sampailah kepada ke Madinah. Dan apabila sampai tadi ke Madinah, Alhamdulillah berkata kepada sahabat-sahabatnya, apa saja yang keluarga kamu pesan untuk kamu beli di Madinah, maka belilah. Jadi kesemua mereka beli barang-barang yang telah dipesan. Jadi Abdullah membayar dengan duitnya sendiri. Kemudian apabila dah sampai ke Mekah, apabila mereka telah selesai menunaikan haji dengan perbelanjaan daripada Abdullah sendiri, maka Abdullah bin Mubarak berkata kepada setiap seorang daripada mereka, apa yang ahli keluarga kamu pesan untuk kamu beli daripada barang-barang mereka, kamu beli semua, nanti aku akan bayar semula, aku yang akan tolong bayarkan.
Jadi sentiasalah Abdullah Ibn Mubarak membiayai sahabat-sahabatnya sehingga mereka kembali semula ke Maru. Sehingga mereka balik semula setelah selesai haji. Dan apabila dah selesai haji tadi, Abdullah bin Mubarak menghiasi rumah-rumah mereka. Dan setelah 3 hari, Abdullah bin Mubarak membuat kenduri memanggil mereka, memberikan mereka pakaian-pakaian cantik. Dan apabila mereka dah makan dan sahabat-sahabatnya gembira, maka Abdullah membawa satu kotak yang ada duit mereka yang di awal tadi tu. Dibuka balik kotak tersebut dan dipulangkan balik semua duit seorang-seorang sahabat-sahabatnya. Jadi itulah yang dipanggil sebagai ikram, kan, amat memuliakan sahabat-sahabat tadi. Dan dalam satu kisah yang lain, Abdullah ibn Mubarak dia selalu berulang alik ke Tartus, salah satu kawasan di Syria sekarang. Jadi dan dia selalu turun di satu kawasan bernama Raqqah. Setiap kali Abdullah ibn Mubarak turun di kawasan tersebut, maka ada seorang pemuda yang akan yang akan berkhidmat kepada Abdullah ibn Mubarak dan mempelajari daripadanya hadis. Jadi satu ketika Abdullah ibn Mubarak sampai ke kawasan tersebut, jadi dia tak melihat pemuda yang berkhidmat kepadanya. Lalu Abdullah bin Mubarak pun keluar kerana ada panggilan perang. Dia keluar pergi berperang kerana dia dalam keadaan tergesa-gesa. Dan apabila Abdullah bin Mubarak pulang, dia bertanya, wah, di manakah pemuda yang selalu berkhidmat kepadaku? Maka ada orang berkata kepadanya, pemuda tadi ditahan oleh qadi kerana dia tidak membayar hutang sebanyak 10,000 dirham. Jadi 10,000 dirham dari itu hari ini lebih kurang dalam 70,000 ringgit. Jadi Abdullah bertanya manakah tuan hutang tersebut. Lalu Abdullah bin Mubarak dia sendiri membayarkan hutang tersebut. Dan dia kata kepada tuan hutang tadi, aku minta kepada kamu agar melepaskan pemuda tadi dan kamu jangan bagi tahu kepada dia aku yang membayar hutang ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak pun pulang semula ke negaranya lah. Jadi pemuda tadi kejar. Apabila dia nampak Abdullah bin Mubarak, dia kejar. Dia kata, jadi Abdullah bin Mubarak bertanya kepada dia, wahai pemuda, ke manakah kamu pergi? Kan aku datang ke sini, kamu tak ada berkhidmat kepada aku. Jadi pemuda tadi berkata, wahai Abdullah, aku ditahan kerana hutang atas diriku. Kemudian Abdullah berkata, bagaimana kamu melepaskan diri? Dia kata, datang seorang lelaki yang tak ada aku kenali, membayar segala hutang-hutang aku dan aku tak tahu pun siapa orang tu. Kemudian Abdullah berkata, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak memberitahu pun yang dia tadi yang tolong bayarkan. Kemudian setelah Abdullah ibn Mubarak meninggal dunia, barulah diberitahu kepada pemuda tersebut, orang yang membayarkan hutang ni ialah Abdullah ibn Mubarak itu sendiri. Jadi itu ialah akhlak Abdullah ibn Mubarak dalam memuliakan jarihi, sahabat-sahabatnya ataupun jiran tetangganya. Dan yang kedua ialah ikram dhaifihi, kan, bagaimanakah Abdullah ibn Mubarak memuliakan tetamunya. Jadi satu ketika diriwayatkan bahawa datang lebih kurang 10 orang dari kalangan ulama datang menziarahi Abdullah ibn Mubarak di rumahnya. Dan pada ketika itu Abdullah bin Mubarak dia tak di rumah ni, kata tak ada apa yang boleh aku hidangkan kepada mereka, dan dia hanya memiliki seekor kuda. Yang kuda tadi digunakan untuk menunaikan haji dalam 1 tahun, dan tahun depannya dia akan menggunakan kuda tersebut untuk pergi berperang. Jadi disebabkan dia tiada lagi apa saja binatang untuk dihidangkan kepada tetamu tersebut, maka dia menyembelih kuda tersebut dan dia memasak kuda tersebut dan dia menghidangkan kuda tadi kepada tetamu-tetamu yang hadir. Maka isterinya berkata kepada dia, wahai suamiku, kamu tidak memiliki melainkan kuda ini saja, dan kau telah menyembelih kuda tersebut. Jadi apabila isterinya berkata sedemikian, maka Abdullah bin Mubarak tadi serta-merta masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan satu kadar duit yang sama nilai dengan mahar yang dibayarkan kepada isterinya dan diberikan kepada isterinya, dan lalu dia terus serta-merta mentalakkan isteri tersebut. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, imra'atun takrahul adhiyafa la tasluhu lana. Sesungguhnya isteri ataupun perempuan yang tidak menyukai tetamu, maka isteri tersebut tidak sesuai bagi kami. Maka setelah dia mentalakkan isterinya, setelah beberapa hari kisah tersebut berlalu, maka datang satu orang manusia kepada Abdullah ibn Mubarak. Dia kata, wahai imam, sesungguhnya aku mempunyai seorang anak perempuan yang kematian ibunya. Maka anak perempuanku setiap hari mengoyakkan bajunya kerana kesedihan kepada ibunya dan kepada ibunya yang telah meninggal. Dan anak perempuanku tadi ingin menghadiri majlismu, wahai Abdullah. Jadi aku minta kepada kamu, wahai Syekh Abdullah, agar kamu tadi memberilah nasihat
kepada anak perempuanku. Moga-moga dapat menenangkan hatinya. Moga-moga dia dapat menghilangkan kesedihannya. Jadi apabila Abdullah ibn Mubarak telah naik ke atas mimbar, dia menceritakan beberapa kisah, ayat Quran, hadis, agar seseorang tadi dapat meredai pembergian orang yang amat disukainya. Jadi sehinggalah perempuan tadi yang dengar dari itu, hatinya menjadi lembut. Dan dia berkata kepada bapanya, setelah aku mendengar nasihat daripada Abdullah ibn Mubarak, aku tidak lagi teringat kepada ibuku, dan aku tidak lagi marah kepada Tuhanku yang telah mematikan ibuku. Kemudian anak perempuan tadi berkata, wahai bapaku, aku mempunyai hajat kepadamu. Jadi bapa tadi berkata, apakah hajat kamu? Jadi anak tadi berkata, wahai bapaku, kau selalu memberitahu kepadaku bahawa ramai orang yang datang meminta untuk berkahwin denganku, dan hari ini aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tiada orang yang aku ingin bernikah dengan orang tersebut melainkan Abdullah ibn Mubarak, kerana aku mendapati Abdullah ibn Mubarak tadi mempunyai agama yang amat lurus. Jadi bapanya menikahkan anak perempuannya dengan Abdullah ibn Mubarak, dan bapanya tadi menyediakan harta yang amat banyak sebagai hadiah kepada Abdullah ibn Mubarak, dan memberikan kepadanya 10 ekor unta untuk dia tadi berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah pernikahan tersebut, Abdullah ibn Mubarak tidur dan dia melihat di dalam mimpinya satu orang berkata kepadanya, in kunta tallaqta imra'atan ajuzan li ajlina faqad a'tainaka badalaha sabiyatan bikran. Sekiranya kamu telah menceraikan seorang perempuan yang telah tua semata-mata kerana kami, semata-mata kerana memuliakan tetamu kami, nescaya kami telah mengurniakan kepada kamu ganti kepada isteri tersebut seorang anak dara yang amat cantik. Dan sekiranya kamu telah menyembelih seekor kuda semata-mata kerana kami, maka sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 10 ekor gunta, agar kamu meyakini annal hasanata bi'ashri amsalihah, sesungguhnya satu-satu kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti dengan 10 kali ganda. Jadi itulah kisah yang diriwayatkan bagaimana Abdullah ibn Mubarak memuliakan tetamunya. Dan yang nak kita bincangkan seterusnya ialah ta'lim, salah satu tugas fardu kifayah yang agung yang ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak ialah ta'limuddin, mengajarkan agama Islam. Jadi diriwayatkan daripada Abul Abbas ibn Masruq, dia kata meriwayatkan kepada Ibnu Humaid, dia kata satu ketika satu orang bersin di hadapan Abdullah ibn Mubarak. Kemudian Abdullah ibn Mubarak berkata, apakah yang seseorang sepatut kata apabila dia jadi bersin? Maka orang tadi berkata, Alhamdulillah. Maka Abdullah pun berkata, Yarhamukallah. Jadi dia nak agar orang tadi mengucapkan Alhamdulillah, tapi dia tidak dalam bentuk marah ataupun dalam bentuk teguran, bahkan di dalam bentuk soalan untuk mengingatkan manusia tentang kepentingan memuji Allah Subhanahu Wa Taala semasa bersin. Dan Yahya ibn Ma'in berkata adalah Abdullah ibn Mubarak satu orang manusia yang amat cerdik, kan, satu orang yang amat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, seorang yang amat tinggi ilmunya, dan seorang yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Dan Abdullah ibn Mubarak berkata, man bakhila bil ilmi, siapa yang bakhil dengan ilmunya, ubtuliya bi salas, dia akan diuji dengan 3 perkara. Imma mautun yuzhibu ilmah, sama ada orang tidak akan mati awal, yang menyebabkan ilmunya tadi hilang daripada muka bumi, tak dapat diambil manfaat oleh sesiapa pun. Wa imma yansa, ataupun dia tadi lupa ilmunya. Wa imma yalzam sultan, ataupun dia tadi diuji dengan menjadi pengikut sultan, pemerintah, fayazhabu ilmuhu, maka hilanglah ilmunya. Jadi itu ujian sekiranya seseorang tadi tidak menyampaikan ilmunya. Jadi dinyatakan bahawa Ibnu Mubarak fil muhaddithin, di sisi ahli-ahli hadis, mislu amiril mu'minin finnas, sama seperti pemerintah Amirul Mukminin di kalangan semua manusia. Maksudnya dia ialah imam di dalam menyampaikan ilmu hadis. Daripada Nu'aim ibn Hamad berkata, adalah Abdullah ibn Mubarak, sekiranya dia membaca kitab-kitab tasawuf, sekiranya dia membaca kitab-kitab nasihat, kitab-kitab yang melembutkan hati, nasihat, teguran dan seumpamanya, ka'annahu thawrun manhur, maka dia akan menangis seolah-olah dia tadi seekor lembu yang sedang disembelih, ataupun baqaratun manhurah, ataupun seekor seladang yang disembelih kerana menangis yang amat sangat.
Dan dia kata tak ada siapa pun yang berani dari kalangan kami meminta daripadanya sesuatu apa pun, melainkan dia akan memberikan perkara tersebut. Maksud dalam keadaan dia sedang menangis tadi, kalau kita minta pakaian dia, kalau kita minta apa saja barang yang ada pada dia akan berikan. Kerana ingatannya yang amat sedih tadi, sedihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tadi melupakan apa saja yang dia miliki. Dan seterusnya diriwayatkan tentang amanah. Amanahnya Abdullah ibn Mubarak. Dia daripada Hasan ibn Arafah, dia berkata, Ibn Mubarak berkata kepadaku, aku meminjam sebatang pen daripada bumi Syam. Maksudnya semasa dia datang ke Syam, dia pinjam sebatang pen untuk menulis ilmu, untuk menulis faedah-faedah yang dia dapat. Lalu aku pun pulang kembali ke negeriku di Khurasan. Jadi apabila dia kembali semula ke negara ni, dia terlupa bahawa pen tadi masih lagi berada di sisinya. Dia melihat pen ni masih ada, dan tuan pen ni berada di bumi Syam. Faraja'tu ila Syam. Jadi aku kembali semula kepada Syam daripada negara asalnya, hatta radatuhu ala sahibihi, sehingga aku mengembalikan semula pen tu kepada tuannya. Dan kita maklum jarak antara Khurasan dengan bumi Syam tadi adalah sebanyak 2000 km. Jadi dia datang semata-mata untuk menunaikan amanahnya. Dan satu lagi sudut yang paling penting, fardu kifayah yang dapat kita nak kaji daripada kehidupan Abdullah ibn Mubarak, ialah daripada sudut jihad berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari satu ketika, Abdullah ibn Sinan, dia berkata, aku bersama dengan Abdullah ibn Mubarak dan bersama dengan Al-Mu'tamir ibn Sulaiman di Tartus. Lalu tiba-tiba manusia menjerit An-Nafir, maksudnya bersedia untuk berperang. Jadi Abdullah bin Mubarak pun dia keluar bersama-sama manusia. Jadi apabila manusia tadi telah berbaris, kan, tentera Islam sudah berbaris dan tentera Rom juga sudah berbaris, maka keluarlah datang untuk bertarung seorang demi seorang. Jadi dah keluar satu orang daripada Rom dan dah keluar daripada orang Muslim, lalu mereka berganding dahulu, berperang dahulu, berlawan seorang sama seorang, sehinggalah yang tentera Rom tadi berjaya membunuh tentera Islam tadi. Jadi tentera Rom tadi berjaya membunuh tentera Islam sehingga 6 orang. Maksudnya dia panggil untuk bertarung tadi. Jadi apabila tentera Rom tadi telah berjaya membunuh seorang demi seorang tentera Islam, maka tiada lagi dah siapa yang keluar untuk menghadap tentera Rom yang amat gagah perkasa tadi. Maka tiba-tiba Abdullah bin Mubarak yang berada di sebelahku, dia berkata, wahai sebulan, sekiranya aku keluar dan aku mati, maka engkau buatlah demikian. Maksudnya Abdullah bin Mubarak, dia mengetahui tentang kepentingan wasiat. Jadi dia mewasiatkan kepada orang yang berada di sebelahnya dengan satu wasiat. Kemudian Abdullah bin Mubarak, dia keluar menaiki tunggangannya, lalu dia berlawan dengan tentera Rom tersebut selama beberapa masa. Akhirnya Abdullah ibn Mubarak membunuh tentera Rom tersebut. Kemudian Abdullah ibn Mubarak panggil lagi, siapa lagi nak bertarung dengan aku, seorang demi seorang, sehinggalah Abdullah ibn Mubarak membunuh 6 orang daripada tentera Rom tersebut. Sehinggalah setelah itu tentera Rom tadi tidak berani lagi untuk keluar bertarung dengan Abdullah ibn Mubarak. Jadi setelah tamat pertarungan seorang demi seorang tadi, Abdullah bin Mubarak memukul binatangnya agar binatangnya pergi. Kemudian dia lari masuk semula ke dalam safnya, sehingga dia tadi tidak kelihatan lagi. Dan tiba-tiba aku melihat orang yang meriwayatkan cerita tadi, tiba-tiba aku melihat Abdullah berada di sebelahku. Kan dia datang balik ke tempat asalnya. Kemudian Abdullah berkata kepada si Pulan tadi, kawan dia yang menerima wasiat daripada dia, kata, ya Abdullah, wahai Abdullah ibn Sinan, sekian kamu ceritakan kisah ni kepada sesiapa dalam keadaan semasa aku masih hidup ni, nescaya aku akan melakukan kepada kamu demikian. Maksudnya dia mengugut dengan sesuatu perkara. Dan kita maklum semasa Abdullah tadi keluar berlawan dengan musuh daripada Rom tadi, mereka akan mengikat muka, dia akan menutup muka ni. Jadi tak siapa kenal, maksudnya tak siapa yang mengetahui siapa yang keluar berlawan tadi. Dan itulah keagungan dan kekuatan dan kehandalan Abdullah ibn Mubarak dalam berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di samping dia tadi menghimpunkan ilmu yang amat tinggi dan ketakwaan yang amat tinggi, dia juga ialah ahli perang yang amat agung di zamannya. Dan diriwayatkan juga daripada sudut izzah, maksudnya keagungan, kemegahan yang Allah kurniakan kepada Abdullah ibn Mubarak. Satu ketika Qadim ar-Rashid ar-Raqqah, maksudnya khalifah di zaman tersebut itu Harun ar-Rashid, dia datang ke satu kawasan bernama Raqqah. Tiba-tiba Abdullah bin Mubarak pun datang. Dan apabila Abdullah bin Mubarak datang, manusia berbondong-bondong berkerumun ataupun mengikutnya di belakang, kan, sehingga naik debu-debu bertebaran dan naik ke langit. Lalu
ibu kepada Amir Mukminin tadi, ibu kepada Ar-Rasyid melihat daripada istananya. Dia berkata, siapa yang datang ni? Maka mereka berkata seorang alim daripada ahli Khurasan datang untuk. Maka ibunya berkata, hadza wallahi al-mulk. Ini demi Allah, inilah kerajaan yang sebenar. Tidak seperti kerajaan Harun al-Rashid tadi yang tidak boleh menghimpunkan manusia melainkan dengan askar-askar dan dengan bantuan-bantuan pengikutnya. Dan itu kita lihat bagaimana apabila manusia tadi mengagungkan ilmu Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengagungkan orang tersebut di dunia. Dan diriwayatkan juga tentang imamah. Maksudnya imamah ni kita maksudkan ialah Abdullah ibn Mubarak, dia ialah imam di zamannya. Maksudnya dia ialah contoh ikutan di zamannya. Jadi Aswad ibn Salim berkata, Abdullah ibn Mubarak dia ialah imam yuqtada bihi, yang menjadi contoh ikutan. Dia ialah manusia yang paling sempurna, paling tepat sekali menghafal sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia berkata, sekiranya kamu melihat sesiapa saja yang mengkritik Abdullah ibn Mubarak, maka hendaklah kamu tadi meragui keislaman orang tersebut. Jadi itulah tahap keadaan Abdullah ibn Mubarak di zamannya. Dan setiap zaman akan ada manusia yang telah disepakati oleh seluruh dunia, dia ialah imam yang agung, dia ialah pendakwah, dia ialah manusia yang dekat kepada Allah, dia ialah manusia yang berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala. Jadi manusia yang telah disepakati tersebut, siapa saja yang mengkritiknya, fatahimhu alal Islam, hendaklah kamu tadi mentohmahnya bahawa keislamannya ni mungkin ada masalah, sama dia ni tadi orang munafik kan, ataupun dia tadi orang yang fasik yang membenci agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bincang juga beberapa keramat yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mubarak. Mana saatnya Abdullah ibn Mubarak ialah satu orang manusia yang mustajab doanya. Satu ketika Abdullah bin Mubarak berdoa kepada Hasan ibn Isa. Hasan ibn Isa ni ialah orang yang beragama Nasrani. Dia berkata, Allahumma rzuqhul Islam. Wahai Allah Ta'ala, kurniakanlah dia masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah Ta'ala mustajabkan doa Abdullah serta merta orang tersebut memeluk agama Islam. Dan satu ketika Abbas ibn Mus'ab berkata, salah seorang sahabat aku meriwayatkan, Abu Wahab berkata, aku berjalan bersama-sama Abdullah bin Mubarak, dia melintas dengan satu orang manusia yang buta. Maka orang yang buta tadi berkata kepada Abdullah bin Mubarak, aku mohon daripadamu agar mohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengembalikan pandanganku. Maka Abdullah bin Mubarak mengangkat tangannya dan berdoa. Maka Allah Ta'ala serta-merta mengembalikan pandangan orang tersebut. Wa ana anzuru. Mana Abu Wahab berkata, aku melihat perkara itu berlaku di depan mataku. Dan satu orang datang bertemu dengan Abdullah ibn Mubarak. Dia kata, wahai Abdullah, sesungguhnya aku mempunyai satu penyakit di kakiku. Maksudnya darah sentiasa keluar, kan kudis keluar mengalir di kakiku semenjak 7 tahun. Aku dah jumpa dengan pelbagai doktor dan aku dah pergi merawat dengan pelbagai rawatan. Aku tak mendapat manfaat. Jadi Abdullah bin Mubarak berkata, kamu pergi, kan korek di satu tempat sedemikian agar air tadi keluar. Maksudnya keluar mata air. Aku mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan mata air. Jadi kamu minumlah daripada air mata air tersebut. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menahan darah kamu daripada mengalir lagi dan moga-moga Allah Taala akan menyembuhkan penyakit tersebut. Dan apabila orang tadi pergi ke mengorek air tadi, lalu keluar mata air seperti mana yang dijanjikan oleh Abdullah bin Mubarak, maka orang tadi minum air tersebut dan akhirnya dia tadi sembuh. Dan ada satu kisah yang amat panjang lah, dari ringkasan kisah tersebut. Maksudnya Abdullah bin Mubarak semasa dia tadi pergi menunaikan haji, semasa dia berada di Kufah tadi, dia berhenti. Maksudnya dia berhenti di Kufah, tidak menunaikan haji kerana dia tadi berkhidmat kepada satu keluarga yang amat miskin di kawasan tersebut. Jadi dia sahabat-sahabatnya meneruskan perjalanan haji dan Abdullah tunggu di Kufah. Dan sehinggalah kawan-kawannya balik semula. Kan kawan-kawannya balik semula sampai ke Kufah, maka Abdullah pun menumpang sahabat-sahabatnya balik semula ke negaranya. Jadi apa yang berlaku, kan yang berlakunya ialah semasa Abdullah bin Mubarak dikekal di Kufah, tetapi sahabat-sahabatnya di Mekah, di Madinah, mereka berkata, aku menunaikan haji bersama-sama dengan kamu, wahai Abdullah bin Mubarak. Kamu yang membelikan kami pakaian, kamu yang memberikan kami air, kamu yang memberikan kami makanan. Dan apabila sahabat-sahabatnya balik daripada Mekah Madinah, berjumpa dengan dia di Kufah, sahabat-sahabatnya menceritakan kepada Abdullah tentang
apa yang kebaikan yang kamu buat kepada kami. Jadi Abdullah berkata, demi Allah aku tidak pergi pun haji bersama-sama kamu. Aku daripada awal haji sampai sekarang aku berada di Kufah ni kerana membantu satu keluarga yang amat miskin tadi. Jadi sahabat-sahabat dia pada itu berkata, demi Allah kekaulah yang ada bersama-sama kami. Jadi Abdullah bin Mubarak dia berasa hairan. Sehingga pada malam tu dia tidur, kan lalu datang satu orang manusia berkata kepadanya, Allah Subhanahu Wa Taala menerima sedekahmu. Kan maksudnya dia menggunakan harta, wang perbelanjaan untuk pergi haji tadi, digunakan wang tersebut untuk bersedekah kepada satu keluarga yang dia bertemu di Kufah tadi. Jadi orang yang datang dalam mimpi berkata, Allah Taala telah menerima sedekahmu dan Allah Ta'ala telah mengutus satu malaikat pergi menunaikan haji menggantikan kamu. Dan itulah malaikatnya sahabat-sahabat kamu tadi berjumpa. Itu satu keramat yang agung lah yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu dan dinyatakan dalam kitab An-Nawadir bagi Imam Al-Qalyubi radhiyallahu anhu. Jadi sebagai penutupnya kita insyaAllah akan menyambung beberapa lagi kata-kata nasihat daripada Abdullah ibn Mubarak dan puji-pujian ulama terhadapnya dan bagaimanakah dia tadi mencintai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz sattar ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.